Apa khabar semua? Saya Brian, matrix number 270728. Sekarang, grup kami akan bentang tentang pemantapan Kesempadanan Nasional Malaysia. Sekarang, saya akan membuat beberapa pengenalan ringkas tentang topik ini. Ketika tiga etnik majoriti in Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India mengamalkan kebudayaan, adat razam, agama dan bahasa masing-masing. Setiap etnik mempunyai kepribadian budaya yang tersendiri yang masih dikekalkan hingga kini. Namun, mereka masih dapat disatukan dalam satu ikatan kerakyatan dan hidup di bawah satu bentuk pemerintahan demokrasi raja perlembagaan dengan satu cara hidup yang dipersetujui bersama. Selain itu, Malaysia juga mempunyai suku kaum seperti Serani, orang asli di Semenanjung, Bajau, Kadazan dan Burut di Sabah, serta Kedayan, Melanau dan Iban di Sarawak. Dari segi agama, masyarakat Malaysia menganut agama seperti Islam, Hindu, Kristian, Buddha, Confucius, Taoist, Animisme dan lain-lain. Keberbagaian menimbulkan pelbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti Malaysia. Setiap komuniti misalnya mempunyai akal etika dan peradaban yang berbeza dan terjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Namun, kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia, berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan ketika terjadi perbezaan. Kesediaan tawar-menawar, berunding dan melakukan mediasi telah membawa keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia semenjak kemerdekaan. Inilah Kesempadanan Nasional yang telah wujud, didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Ia dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi, iaitu perpaduan yang diidamkan, kesempatan yang dicapaikan dan penyatu paduan yang diusahakan. Tindakan membina Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2019 yang adalah suatu usaha serius untuk memantau pemantuan Kesempadanan Nasional. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Ismail. Saya Lee Kok Chen 271475. Seterusnya akan terus membentangkan hasil tugasan kumpulan kami. 3.0 Introduction. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai komuniti, tidak dapat lari daripada menghadapi keberbagaian, yang mana ia merupakan satu cabaran kepada Malaysia untuk mencapai perpaduan. Sejak merdeka lagi, nenek moyang kita telah melakukan pelbagai usaha demi mencapai perpaduan. Salah satu usahanya adalah usaha untuk berunding. Usaha ini telah membawa kepada kesejahteraan, keamanan dan juga keharmonian. Usaha-usaha itulah yang telah membolehkan Kesempadanan Nasional wujud pada masa kini. Kesepaduan boleh difahamkan sebagai suatu keadaan yang makmur, aman dan sejahtera tercapai walaupun masih terdapat defisit sosial dalam masyarakat. Penyatu paduan merupakan satu proses yang harus diteruskan oleh semua rakyat Malaysia agar kesepaduan yang telah dicapai ini dapat terus dikembangkan dan perpaduan boleh dicapai. Salah satu usaha untuk memantau pemantapan Kesempadanan Nasional ialah Indeks Perpaduan Nasional. 4.1 Perpaduan, maklumat diidamkan. Perpaduan merupakan asas kepada pembinaan negara bangsa, manakala perpaduan masyarakat adalah seperti tiang kemakmuran dan kedamaian negara. Perpaduan harus sentiasa dipupur oleh semua rakyat Malaysia agar keadaan aman, damai, harmoni dan bersatu boleh dikekalkan dan perpaduan boleh dicapai. Dr. Samsu Amri pernah berkata, perpaduan merupakan satu maklumat yang ingin dicapai bagi sebuah negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia. Namun, perpaduan
biasanya hadir mengikut keadaan tertentu, sama ada secara formal atau tidak formal dalam kehidupan masyarakat. Perpaduan merupakan maklumat yang diinginkan oleh sebuah negara majmuk seperti Malaysia. Taktik perpaduan dan taktik perbezaan. Taktik perpaduan merujuk kepada saat yang dapat menyatu padukan rakyat Malaysia merentasi sempadan agama, budaya, perkauman dan bahasa. Taktik perpaduan wujud apabila kita memperkenalkan kita sebagai bangsa Malaysia dan bukan ke atas nama orang Cina, orang Melayu, orang Iban, orang India ataupun nama lain. Perpaduan penting. Salah satu kepentingannya adalah perpaduan dapat meningkatkan taraf ekonomi negara. Contohnya, keadaan yang harmoni menarik minat pelabur ataupun pelancong asing untuk lebih mengenali budaya Malaysia dan juga akan membuat pelaburan di Malaysia. Jadi ekonomi Malaysia akan berkembang. Manakala taktik perbezaan boleh dirujuk kepada saat ataupun suasana yang akan mengakibatkan pembahagian atau pengasingan berlaku. Taktik perbezaan menjejaskan perpaduan yang diidamkan dan menyukarkan usaha-usaha untuk mencapai perpaduan. Diskriminasi ke atas jantina, kaum, bangsa dan lain-lain akan mewujudkan taktik perbezaan. Contohnya, jurujual kereta yang hanya merekomenkan keretanya kepada individu yang berpakaian mewah. Masa itu akan wujud perbezaan, taktik perbezaan kepada mereka yang berpakaian biasa. Secara umumnya, taktik-taktik perpaduan boleh dikategorikan kepada 7 kategori ataupun 7 cara, iaitu makanan, kebudayaan, nyanyian dan lakonan, kebajikan, animasi, filem dan juga sukan. Contohnya dari segi makanan, keberpakaian, masakan dan makanan membolehkan rakyat Malaysia mencapai perpaduan di antara kaum. Buktinya, kedai mamak dikunjungi oleh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan juga agama. Kedai mamak telah berjaya wujud taktik perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dari segi kebudayaan, amalan rumah terbuka yang kini telah menjadi satu kemestian rakyat Malaysia untuk meraih perayaan utama seperti Hari Raya, Deepawali dan juga Tahun Baru Cina. Amalan ini akan wujud rasa hormat menghormati antara satu sama lain dan juga dapat memupuk semangat kejiranan lalu menyatukan perpaduan antara kaum dan perpaduan dalam Malaysia akan tercapai. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Liu Ching-yi, 269501. Dalam part ini saya nak bentang tentang kesepaduan tahap dicapai. Definisi kesepaduan ialah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk divisi sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat dari aspek politik, bahasa, etnisiti dan agama. Dan menurut Prof. Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin berkata bahawa kesepaduan merupakan satu keadaan yang tidak lengkap kerana berbagai kaum, agama dan budaya yang ada di negara ini. Maksudnya dalam Malaysia masih ada masih tak boleh capai kesepaduan kerana dalam masyarakat kita ini ada keberbagai kaum, agama dan budaya, dan hal ini menyebabkan masyarakat kita tak dapat capai kesepaduan masyarakat yang lengkap. Tambahan pula, kalau Malaysia ingin menuju ke arah kesepaduan yang lengkap hingga mencapai perpaduan, masyarakat mesti menerima perbezaan. Kalau tidak, ia tidak akan berjaya. Maksudnya rakyat Malaysia, maksudnya kita semua orang perlulah mencapai perpaduan dan menerima perbezaan. Kalau kita tidak menerima perpaduan, tidak menerima perbezaan antara budaya, agama dan kaum, maksudnya kesepaduan ni tak dapat dicapaikan. Dalam hal ini saya nak bentang tentang kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional ialah keadaan
aman, stabil dan makmur yang wujud dalam sesebuah negara. Kesepaduan nasional juga boleh dikatakan sebagai perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Selain itu, kesepaduan nasional juga ialah satu proses bahasa yang memupuk dan membolehkan semua warga negara mempunyai perasaan sertai di negara ini bahawa mereka adalah sebahagian daripada negara ini dan berusaha menghadapi cabaran bersama-sama. Kesepaduan nasional dapat diwujudkan oleh masyarakat dan individu ketika mereka hidup dan bekerjasama. Selain itu, kesepaduan nasional ini juga membantu negara kita untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju dan canggih. Dalam hal ini, saya nak tentang kesepaduan sosial dan defisit sosial. Kesepaduan sosial ialah keadaan aman, stabil dan makmur yang wujud dalam sesebuah negara, khususnya yang berbilang kaum kerana wujudnya kesepakatan sosial yang kuat sejak zaman dulu. Kesepaduan sosial juga boleh ditarifkan sebagai suatu fenomena sosial yang dipacu oleh indaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi anggota masyarakat untuk merungkai pelbagai usaha dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Dalam kesepaduan sosial ini juga wujud defisit sosial. Defisit sosial ialah satu keadaan yang kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Disebabkan defisit sosial ini disebabkan oleh jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza, bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Dan defisit sosial ini telah menyebabkan keadaan yang tidak harmoni berlaku. Kenyataan berbau sensitif etnik, agama dan perlembagaan, krisis ekonomi, kegagalan pembangunan dan rasuah habis urus tidak berintegriti merupakan isu-isu yang tidak boleh disentuh oleh semua orang kerana isu-isu ini akan menyebabkan defisit sosial berlaku. Defisit sosial ini juga telah menjadi ancaman kepada negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dan telah mengganggu kemajuan negara dalam pelbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam raja di atas, iaitu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik, federalisme, ruang bandar, desa dan media. Selamat sejahtera kepada Prof. Nama saya Tan Jin Wen, 271462. Sekarang saya akan menjalankan pembentangan tentang etos nasional dan penyatu paduan proses diusaha. Etos nasional merupakan perusahaan menyediakan tenaga kerja dan telah berjaya meluaskan jaringan kerja ke banyak daerah. Etos nasional merupakan bukti nyata yang keberhasilan dalam membangun bangsa dan tidak menjadikan kami puas untuk lebih siap dalam menghadapi persoalan. Dan dalam etos nasional terdapat fasiliti kerja dan peralatan yang lengkap, dan ini dapat meningkatkan keyakinan dan komitmen dalam mendukung profesionalisme. Penyatu paduan proses diusaha terdapat 3 etnik. Yang pertama, tahap keetnikan. Tahap keetnikan terdapat 4 kelompok, iaitu etnik, agama, budaya dan bangsa. Setiap etnik memiliki ciri kumpulan yang sama. Dan etnik ini mengutamakan satu ciri, iaitu tingkah laku mereka. Seterusnya ialah batas etnik. Batas etnik dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi, iaitu material, status, sosial dan lain-lain. Dan hubungan antara etnik dengan faktor-faktor ini merupakan positif. Kebergantungan ini pula akan menipiskan batas etnik
sehingga membentukkan satu sistem sosial yang kompleks. Akhir sekali, etnik yang ketiga ialah hubungan sosial rentas etnik. Hubungan sosial rentas etnik sering dikorban demi mengejar perkiraan keuntungan material dan status. Dan etnik ini dapat membolehkan individu dari etnik berbeza ini untuk berhubungan dengan individu dari kumpulan etnik yang lain. Dan saya telah habiskan pembentangan, sekarang pembentangan yang lain akan terus sambungkan pembentangan. Selamat sejahtera, Sir. Nama saya Chong Sing Han, nombor matrik 271317. Hari ini saya akan menyambungkan persembahan kita dengan alat penyatu paduan. Terdapat 3 alat penyatu paduan, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Tawar-menawar adalah satu jenis negosiasi. Jika kedua-dua pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam sesuatu perundingan, maka mereka mempunyai kuasa tawar-menawar yang sama. Manakala perundingan ialah strategi dan taktik untuk mengendalikan konflik secara produktif. Perundingan melibatkan dua pihak ataupun lebih yang mempunyai persamaan pendapat atau mungkin kemahuan yang berbeza. Akhir sekali, pengantaraan. Pengantaraan ialah proses di mana pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan pertikaian mereka secara sukarela dan damai dengan bantuan pihak ketiga yang dikenali sebagai pengantaraan. Selepas kita memahami ketiga-tiga alat penyatu paduan ini, kita dapat memahami bahawa tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan boleh dikatakan sebagai satu proses penyelesaian masalah melalui negosiasi kepada setiap kontradiksi. Kontradiksi seperti etnik, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, federalisme politik dan pembahagian ruang bandar atau luar bandar. Proses penyelesaian masalah yang formal ini boleh dijadikan sebagai satu alat penyatu paduan dan boleh digunakan dalam penggubalan undang-undang yang berkaitan di Parlimen. Akta-akta seperti Akta Hasutan 1948, Akta Kebencian Agama dan Kaum, Akta Keharmonian Nasional dan sebagainya adalah akta yang dapat membantu dalam perpaduan negara kita. Dan ini semua menunjukkan kepentingan proses tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan sebagai alat penyatu paduan secara tidak langsung. Itulah alat penyatu paduan daripada saya. Thank you. Kesimpulannya, penyatu paduan merupakan elemen yang amat penting dan perlu dititik beratkan kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Oleh sebab itu, negara kita sangat memerlukan kesepaduan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Proses untuk mencapai perpaduan akan mengambil masa yang lama serta memerlukan perancangan yang teliti, tepat dan bijaksana. Dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan telah menghadapi tentangan dan cabaran yang berbeza daripada pelbagai kaum di negara ini. Konsep perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan perlulah disebar dan dimantapkan oleh rakyat agar menjadikan negara berkenaan sebaris dengan negara-negara maju yang lain. Itulah kesimpulan dan pembentangan daripada kita. Terima kasih.